Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nama saya Teh Nur Fadilah binti Muhammad Noor. Umur saya 41 tahun. Okey, saya dah start dengar Ibnu Sina mungkin dalam tahun 2017 Kak Fiza. Dah lama lah, mungkin dalam 4-5 tahun saya dah dengar. Cuma saya tak pergi-pergi lagi lah. Okey. Asalnya saya menghidapi anxiety yang teruk lah. Saya punya majoring tu agoraphobic. Agoraphobic ni saya tak boleh berada di tempat tertutup, tempat yang terlalu ramai, tempat yang tak biasa. Saya tak boleh naik public transport, saya tak boleh naik kapal terbang, saya tak boleh naik boat. Semua saya tak boleh. Tempat yang saya boleh hanya tempat yang saya biasa je. Teruknya agoraphobic saya ni sehinggakan kalau macam saya nak pergi sekolah anak pun, sekolah anak tu macam keadaan dia dalam bukit. Jadi saya nak turun ke bawah bukit tu pun saya dah rasa macam nanti saya mati, macam mana saya nak lari, nak naik atas bukit tu, nanti saya penat, saya jatuh, saya pingsan, macam itulah. Dan jantung akan start, bila anxiety datang dengan panic attack. Kita akan mula rasa berdebar-debar, jantung rasa dah laju, rasa choking, rasa tak boleh bernafas, nak minum air pun tak boleh. Jadi waktu saya mula-mula kena tu dah lama sangat lah, daripada tahun 2008, minta maaf. 2008. Bila saya kena tu, saya macam banyak sampai nak berhenti kerja lah. Sebab bila saya naik tingkat 13 tu, saya rasa nanti bangunan runtuh, macam mana saya nak turun. Jadi saya pergi kerja dengan hati tak gembira. Sentiasa berdebar, takut semualah. Jadi saya menghadapi kehidupan yang memang tak seronok lah. Dan saya tahu saya dah buang masa dalam hidup saya daripada 2008 sehingga saya pergi ke Ibnu Sina lebih kurang 10-11 tahun lah. Saya menjalani hidup ni, tapi hidup dengan tak seronok lah. Macam hari ni share dengan Hakimah tadi, bila orang tu anxiety, semua benda jadi tak seronok. Dalam keluarga tak seronok, rumah tangga tak seronok. Orang yang tak menghadapi benda tu, dia tak akan faham. Kenapa nak pergi situ pun takut? Kenapa nak pergi raya kat situ pun tak boleh? Kenapa nak naik Cameron tu? Naik Cameron je, naik kereta, bukan jalan kaki pun kan. Jadi memang itulah konflik hidup saya. Kemudian pada waktu kita PKP tahun 2020, saya start rasa tangan tak boleh angkat, kaki saya start jalan encuk-encuk dalam beberapa bulan. Kemudian doktor nasihatkan saya buat check lah darah semua. Kemudian saya disahkan autoimmune lah. Saya punya ni rheumatoid arthritis. Jadi lagilah saya stres sebab daripada penyakit mental dah bawa kepada fizikal. And then saya teringat, dia sekali-sekali datang saya akan ingat Kak Fiza ada pergi. Saya fikir saya dah cuba macam-macam rawatan, hospital, doktor, alternatif lain kan. Jadi saya fikir saya nak try lah pergi Ibnu Sina pula. And then tahun 2021, tahun sudah bulan 1 saya macam nekat nak pergi. Bila saya nak pergi, saya dengar betul ke nanti kalau saya pergi saya boleh okey ke kan. Tapi saya macam konflik dengan diri sendiri lah bila anxiety dengan tak sihat semua kan, macam sampai bila nak hidup macam ni. Anak-anak makin besar, anak-anak nak jalan tak boleh, anak-anak tak gembira sebab saya jenis yang ibu yang suka support anak. Jadi saya akan follow mana-mana anak saya pergi. Tapi bila ada macam nak pergi ke Terengganu ke mana ke, saya macam anak saya kena pergi sendiri, saya tak boleh nak follow. Contoh kalau macam anak Tadika nak pergi, contohnya nak pergi mana tu, pergi ke tempat lain lah yang mungkin dalam Kuala Lumpur je, tapi macam parent-parent lain teman, cikgu-cikgu galakkanlah ibu apa teman, tapi tak KLCC. KLCC contohnya, macam pergi Aquaria kan. Cikgu galakkan ibu apa teman, tapi kalau tak ada pun cikgu akan bawa lah. Saya tak pergi. Saya memang serahkan kepada cikgu je. Sebab macam mana nak pergi KLCC ni? Padahal saya ni memang orang KL dan memang KLCC tu daripada zaman sekolah semua tu memang saya terror lah kan. Jadi saya tak boleh nak pergi. So saya fikir-fikir balik, sampai bila lah nak jadi macam ni. Jadi pada bulan puasa tahun lepas, saya memang doa betul-betul lah, kata ya Allah kalau betul ni kan, minta lah tolonglah, angkatlah penyakit, terutama penyakit mental saya ni. Bila kita mental kita kuat, kita boleh jalani hidup ni dengan betul, banyak benda yang saya boleh buat kan.
Jadi tunjukkanlah, tak apalah kalau kata 10,000 pun berapa, kalau itulah jumlahnya yang memang kita kena bagi untuk kita angkat balik penyakit ni, saya cuba. Tu lepas tu saya macam teringat balik Ibnu Sina. Dia datang dan pergilah Ibnu Sina ni dalam kepala. Terus saya tak tanya Kak Fiza, saya terus je datang sini. Kebetulan ayah saya pun tak berapa nak sihat. Jadi ayah saya cerita dengan ayah nak pergi Ibnu Sina macam ni. Lepas tu ayah kata, okeylah jom kita pergi sama-sama. Jadi kami pergi, kami terus register. Setahun yang lepas lah pada bulan 5. So kalau ikutkan yang ini, saya memang dah genap setahun lah dengan Ibnu Sina. Macam tu. Okey. So, apa pengalaman sejak berada di sini? Macam mana mula-mula? Lepas tu macam mana dia beransur? Sekarang ni dah boleh apa? Okey. So, saya tak kata bila saya pergi Ibnu Sina ni, saya terus pop, jentik jari, terus baik semualah. Dari segi mental semua ni, saya pelan-pelan saya makin banyak benda yang dulu tak boleh buat, saya boleh buat. Contohnya, saya ni dulu penakut. Gelap tak boleh. Kalau dekat pejabat tu, kalau tiba-tiba saya seorang, saya memang tak berani. Tapi saya perasan dalam lama tu kan, bila kita pergi Ibnu Sina ni, selain pada kita makan madu, kita makan buat over body. Lepas tu apa benda penerangan hakimah tu, walaupun saya ni kadang-kadang dengar tak dengar. Tapi ada yang benda masuk dalam kepala tu, kita macam yang terjentik hati tu kita akan cuba buat. Jadi saya perasan sekarang pejabat memang tak ada orang. Orang macam sikit-sikit je lah sebab kami banyak punya work from home. Saya sedar-sedar saya boleh duduk kat pejabat yang seluas-luas pejabat tu, yang lebih kurang boleh ada 100 orang. Saya duduk seorang, tempat paling hujung. Saya siap boleh tidur lagi. Kalau dulu saya takut nak tidur, saya takut saya terjaga, dah malam semua orang tinggalkan saya. Yang ini saya macam boleh, okey, macam, tapi tak dah rasa berdebar takut tu dekat pejabat sendiri pun dah kurang. Lepas tu antara pencapaian terbesar saya lah dalam setahun ni yang saya perasan, saya dah boleh memandu, tapi saya masih berteman sebab saya masih belum bersedia untuk melepaskan semua yang saya pegang sama ni. Saya dah boleh memandu daripada KL pergi ke Kedah seorang-seorang, tapi ada teman lah, ada anak ke, husband ke. Lepas tu ke Kedah tau. Kedah. Bukan ke KLCC dia boleh memandu ke Kedah tau. So it's big pencapaian. Pencapaian yang besar lah sebab sebelum ni saya memang tak boleh. Kalau dalam KL pun saya macam boleh menggigil kaki lah. Segala macam doa saya baca walaupun hanya nak pergi ke pejabat. Lepas tu untuk saya pergi hospital, saya dah tak perlukan kawan. Kalau tak, saya nak pergi hospital memang susah sebab suami saya sibuk. Jadi dia nak kena ikut masa dia, semua kita susah nak ikut masa dia. Jadi kadang-kadang saya terpaksa panggil mak, panggil adik semua untuk teman saya pergi hospital sebab saya tak selesa ke hospital. Saya akan mula nak berdebar, panik dan mula saya rasa tak boleh nak jalan dah. Jadi alhamdulillah sekarang ni dah 3-4 sebab saya memang kena refer dengan pakar untuk reumato, untuk masalah autoimmune tu. Saya dah boleh pergi seorang, saya dah boleh jalan sana sini hospital tu. Lepas tu hospital sekarang ada 3-4 blok kan. Jadi saya boleh je pergi mata-mata seorang. Memang ada rasa macam berdebar tu atau macam kan kalau panik macam mana? Lepas tu teringat tarik kita buat apa? Nafasan fitrah, relax jap. Lepas tu saya jalan. Alhamdulillah okey. Lepas tu dalam 2 bulan ni apa yang saya perasan saya berjaya menaiki bot. Itu saya rasa pencapaian yang besar. Kalau tak saya memang tak boleh berada atas laut, atas udara saya memang tak boleh. Tapi memang naik bot tu tak lama. Saya nampak pulau tu kat sana dalam 15 minit. Cumanya kalau dulu bagilah saya bot ke bas ke, saya tengok okey tak apa, saya tunggu sini korang naik. Sebab saya nampak bot tu je saya dah tak boleh nak kawal saya punya hati, panik semualah. Jadi bila baru ni kami pergi ke Sungai Petani, saya tak ada nak nervous pun, saya berjaya sampai kat Sungai Petani tu dia macam pergi ke tepi laut lah. Kalau Jitra ni dia terus naik ke atas. Pergi ke Sungai Petani dan kat situ ada jetty. Kebetulan saya pergi dengan adik ipar dan ada anak-anak saudara, dengan anak saya ramai lah. Lepas tu suami kata jom kita naik bot dekat je dalam 15 minit. Saya kata tak apalah, saya tak nak, saya tunggu sini, you all pergi. Lepas tu adik-adik ipar saya dengan anak saudara semua kata jomlah Mama Long pergi kan. Saya cakap tak apa, you all pergi, saya tunggu sini. Lepas tu husband saya kata either you pergi atau semua orang tak pergi. Jadi bila tengok anak-anak ni yang kecil-kecil ni, saya macam tak sampai hati. Tapi saya fikir kenapa saya tak ada rasa nak tolak. Kalau tak memang saya memang quit, saya memang tak nak. Jadi
saya fikir tak ada pula rasa macam nak berdebar ke apa kan. Tak apalah, naiklah. Tapi bila naik tu, hati saya okey. Kepala saya ni, mungkin agaknya saya dah dekat 12-13 tahun memang memegang takut semua tu. Betul ke nak naik ni? Bila dalam bot tu, saya cakap dengan abang bot tu, bang, kalau saya rasa saya nak balik, abang patah balik tau bot ni. Tapi saya tak berdebar. Cuma saya macam terlalu, saya akan bersedia. Macam mana saya nak berpatah balik, nak lari. Lepas tu abang tu macam, kenapa dia ni kan? Tapi okey, saya dalam bot tu, saya cuba ambil video. Saya macam cuba menikmatilah. Okey je naik bot ni, tak ada pula rasa macam... So rasa enjoy tak? Saya rasa enjoy lah kan. Lepas tu budak-budak pun seronok. Jadi kita macam, okey je sebenarnya naik bot ni. Lepas ni boleh naik kapal terbang lah kot. Itu saya rasa memang ni lah. Mungkin pada orang lain naik bot, alah apa hal naik bot tu biasa je kan. Tapi untuk orang macam saya yang dekat 12 tahun, saya memang tak boleh semua tu. Itu satu pencapaian besar untuk saya. Okey, dari segi penyakit fizikal ni, saya masih lagi menjalani rawatan hospital untuk rheumatoid arthritis saya. Tapi dalam masa sama, saya memang ada kolesterol tinggi lah. Dan bila saya memang ikut makan madu semua tu dengan kurangkan makan, elakkan makan yang kita tak boleh tu, kolesterol saya turun lah. Memang nampak lah dari segi dia punya sebab saya 3 bulan sekali saya memang kena cek darah, kena jumpa doktor pakar semua tu kan. Dan rheumatoid saya tu, dulu rheumatoid factor saya masa saya jumpa Hakimah dalam 66-67 lah. Kalau ikut doktor kata, kalau tahap radang rheumatoid factor tu lebih pada 100, dia kata boleh jadi ke kanser lah. Tu yang jadi saya lagi takut lah kan. So sekarang dia dah terkawal, dah makin turun. Sekarang dalam 22 lah. Masya Allah. Daripada 66. So tu je lah. Satu lagi saya lupa. Dari segi orang sekitar, macam Hakimah kata tadi, bila anxiety tu kita macam kejap. Yelah, bukan nak katakan husband tu tak elok, tak. Kita faham. Kalau kita berada keadaan dia pun, kita pun marah. Apa dia ni, takut nak pergi sana, takut nak pergi sini. Kita dan keluarga ni, kita nak pergi jalan dengan suami isteri, dengan anak semua kan. Tapi semuanya akan jadi turn off sebab saya tak nak. Lepas tu saya pula rasa dia asyik nak marah je. Kenapa lah kan? Sampai bila dia dah stres dengan kita, kita pula stres dengan masalah kita, dengan masalah yang kita rasa dia tak faham. Lepas tu bila kita start berubah, saya macam ikutlah apa yang pesanan-pesanan Hakimah tu kan. Kita betulkan diri kita dulu, bersangka baik pada Allah. Dulu saya akan cakap dengan dia, you tak boleh macam ni, I tak boleh macam ni. Lepas tu saya baru faham, sebenarnya kita tak boleh ubah pun hati dia. Yang pegang hati dia tu Allah. Jadi saya memang angkat tangan, doa kat Allah. Kata, ya Allah, kau yang memegang hati dia, minta semuanya ni lah kan. Yang apa yang saya perasan sekarang ni, dia dah kurang marah, dia dah faham. Contoh kalau macam benda saya tak boleh, dia kata, okey tak apa, tanya kakak dulu. Kalau dia kata tak boleh, ikut dia. Bagi dia masa untuk ni. Maksudnya dia dah nampak lebih bertolak ansur dengan masalah saya. Lepas tu husband saya ni kadang-kadang dia suka stres kalau macam kita drive tu kan. Masa tu saya dah takut dah, kata alamak nanti dia marah macam mana kan. Jadi saya pun diam-diam saya pusing kiri, saya angkat tangan doa. Kata, ya Allah mudahkanlah perjalanan aku pada Kedah ke KL. Janganlah dia nak marah ke apa ke kan. Harap-harap hanya dia yang pemilik hati, dia yang pegang hati manusia. Jadi dia je yang boleh betulkan supaya husband saya tak stres. Sebab dah tahu dah mesti jalan jam, anak-anak akan bising, anak-anak pun akan bergaduh lah, nak berak, nak bertolak-tolak antara satu sama lain. Jadi dia akan macam cepatlah dia nak angin kan. Alhamdulillah saya lepas yang kat tangan tu kan, daripada saya kat Kedah tu sampai kat rumah, tak ada pun dia marah. Dia macam ada nak, kenapa macam ni Kata tak apa, sabarlah kat depan tu nanti okeylah kot. Lepas tu dia macam, yelah. You tak nak makan ke? Kalau tak selalunya kita macam mana nak cakap dengan dia nak berhenti makan. Dia tak suka orang ramai ke apa kan. Dia yang tanya kita pula, you tak nak makan ke? You kan suka kata nak cuba yang tu, itu kan tepi jalan je semua kan. Jadi macam, saya nampaklah dia, kita kena minta dengan Allah yang akan ubah dia. Dan juga bila hati kita tak sempit kan. Anxiety ni semua adalah tanda hati kita sempit. Bila jiwa kita tak sempit, jiwa kita lapang, orang sebelah kita tu pun akan berlapang dada. Kalau jiwa kita sempit, orang sebelah kita pun akan sempit dada. Tak kira lah suami ke, bos ke, kawan ke,
adik-beradik ke, sama je. Okay? So, everything depends on jiwa kita. Okay? Bila jiwa kita dah lapang, kita dah kurang anxiety, kurang stres, kurang panik-panik, kurang berfikiran negatif, then everybody around us pun akan berubah sebegitu juga. Okay? Okey. Okay. So tu je lah Coach. Kalau ada apa-apa boleh tanya. Aduh. Ada apa-apa tak nak tanya? Siapa nak tanya apa-apa? Panik. Okay, first time saya kena 2008 kot. Waktu tu memang kami tengah stres kerja sebab kita tengah nak develop sistem baru lah. 20 tahun dulu. 2004, 2003 lah kita start, tapi by 2008 tu tak siap lagi. Lepas tu pada masa yang sama, masa tu kami baru confirm tetap. Kemudian kawan-kawan baik saya, waktu kami di offer tetap tu, kami punya jawatan tu lain, kena pergi cawangan. Tapi majikan bagi pilihan sama ada nak stay dekat jabatan ataupun nak pergi cawangan. Kebanyak kawan-kawan baik saya semua pergi ke cawangan. Suami saya dulu bekerja sama-sama dengan saya. Suami saya pun berhenti sebab dia masuk kerja kerajaan. Jadi waktu tu mungkin saya rasa tak ada apa-apa. Tapi dari segi doktor punya ni, dia kata, you sebenarnya stres terlalu tinggi. Sebab keliling orang-orang yang baik dengan rapat dengan saya dah 5-6 tahun kerja tu, semua tak ada. Lepas tu dan pada yang saya sama, dia anxiety ni dia tak datang daripada tiba-tiba 5 tahun tu datang. Bukan. Dia kata kita ni datang daripada umur kecil, umur remaja, dia ada step-step dia. Mungkin saya dulu datang daripada keluarga yang susah, masalah keluarga banyak. Dia keluarga ni bukannya kata adik-beradik kita, ibu saudara ke sepupu sepapat semuanya pergi ke kami lah. Kalau ikutkan sampai sekarang pun kami memang terlalu banyak untuk handle masalah orang. Kan sampai dulu saya panggil mak saya YB. Saya kata kan sampai saya nak cakap kenapa orang panggil mak saya YB. Kami bukan orang senang. Tapi bila nak buka sekolah je orang telefon. Kak Umi ni nak apa? Nak buka sekolah, nak beli baju tak cukup. Jadi cari duit. Apa tu bagi orang duit. Memang mak saya, ayah saya memang sentiasa keliling. Walaupun kami tak senang tapi alhamdulillah rezeki tu ada lah kan. Jadi memang keliling lah kena tolong semua. Jadi kita banyak kenapalah orang asyik nak minta duit, kena tolong orang tu. Satgi kan kalau jiran sebelah kena stroke semua, kami kena berlari pergi tolong, kena pergi cari ni. Jadi saya daripada kecil, saya memang terlalu banyak masalah orang kena handle. Kan? Lepas tu belum masalah adik-beradik lagi yang sangat dahsyat lah yang saya tak boleh nak cakap. Cerita pergi ke balai, mahkamah, memang saya sentiasa berhadapan dengan benda tu. Jadi mengikut doktor, memang saya punya stres dengan masalah yang kata Kimal kita simpan dalam tu kan terlalu lama. Jadi at one point pada 2008 tu bila suami tak ada, dah berhenti keluar pada situ. Kawan-kawan baik tak ada. So tiba-tiba saya, kawan-kawan kata jom pergi makan. Mereka ajak saya pergi wang utama. Saya kata okey. Tapi masa tu tengah kalut lah, saya pun kata cepat latih ni dah lambat ni nak pergi. Saya kata okey. Tengah buat-buat tu, saya pun turun pergi ke kereta. Tapi waktu tu hati dah rasa tak sedap. Tapi macam rasa nak patah balik. Tapi tak apalah, jalan lah. Daripada office pergi ke wang utama mungkin dalam 20 minit lah. Bila sampai ke wang utama tu, saya dah start rasa air liur ni kering. Kata kenapa macam bila kita nak telan tu kita rasa choking. Kita tak pernah jadi macam tu, rasa choking macam tak boleh. Lepas tu bagi tahu kawan, tak selesa kan. Kita tak apa, jom kita masuk Pizza Hut, duduk situ. Naik Pizza Hut, tak silap saya tingkat 2 ke tingkat 3 naik eskalator. Bila naik eskalator, saya nak masuk je ke Pizza Hut tu, tiba-tiba saya nak rebah. Badan saya berpeluh lenjon. Kawan-kawan ada dalam 5-6 orang masa tu memang diorang kata diorang tak pernah tengok orang yang basah satu badan. Masa tu saya memang saya nak meninggal. Saya memang dah pegang tangan kawan. Saya kata, saya mengucapkan apa semua kan. Saya minta maaf semua. Saya memang tak boleh nak bernafas. Jadi diorang memang papah saya ramai-ramai. Pergi, tapi diorang tak buat saya pergi hospital. Dia buat saya pergi klinik. Dan doktor bagi saya ubat, saya tak tahu buat apa. Tapi sekarang saya tahulah itu ubat penenang lah kan. Dia kata, you tak ada apa-apa, you relax. Dia kata, ini panik je. Dia kata kan, panik. Lepas tu kita tak faham, tak pernah dengar pun orang ada masalah panik ni. Sekarang ni je lah baru glamour. Masa zaman 2008 tu, tak pernah dengar. Macam aku ni gila ke apa ke, nak mati ke kan. Jadi, mungkin bertitik tolak kepada kejadian tu,
saya punya fobia sampai ke berbelas tahun lah. Saya takut kejadian tu jadi lagi. Padahal tak pernah pun jadi. Cuma yang terjadinya ialah bila saya panik tu macam jantung laju. Macam itulah. Tapi sesulang pada kejadian tu, hampir 2 tahun, saya tak turun lunch. Lunch saya bagi duit kat kawan. Hadap dia lah apa yang orang beli kan. Makan pun makan tak makan. Pergi pagi, saya tumpang orang, tumpang lelaki, kawan pejabat lah. Adalah saya tumpang dalam 2 minggu ke 3 minggu. Lepas tu mungkin husband saya tak suka kan. Dia kata dia tak bagi tumpang orang tu. Jadi saya terpaksa bawa kereta menggigil-gigil. Sebelum nak bawa kereta, segala macam ayat memang saya baca. 5:45 saya dah keluar. Padahal daripada Kampung Batu Muda pergi Janduta tu tak sampai 15 minit pun. Saya dah keluar awal sebelum orang lain keluar sebab saya tak sanggup nak jam. 4:30 saya punch out, saya dah terus kat kereta lah. Lepas tu kalau macam ada tai pusam ke apa saya tengok kan, dekat Janduta tu dah jam, saya dah tak boleh gerak. Saya ingat saya minta tolong kawan tu nama Nick. Nick tolonglah Nick. Drivekan akak balik, nanti akak bagi awak duit tambang. Jadi saya memang banyak keluar duit untuk sia-sia lah. So dia akan drivekan saya sampai rumah, dia pula naik pula teksi balik ke pejabat. Macam itulah kehidupan saya sampai bila pindah saya Berjaya pun saya tak seronok sebab tempat baru. Tapi bila dia dah lama-lama untuk orang anxiety ni, dia kena sekali pergi patah balik, sekali pergi patah balik. Bila dia dah tengok kawasan tu, okey ni kawasan dia yang selamat. Saya okey pergi office. Tapi untuk pengetahuan, office saya tu tingkat 18. Saya tak pernah berada lebih daripada tingkat 3. Sebab saya pernah walaupun kat tingkat 3, saya tunggu lift lama. Lift masa tu memang problem, jam lift sangat lambat. Tiba-tiba saya panik, saya dah peluk kawan saya kata saya tak boleh nak turun. Kalau turun tangga kan saya rasa tangga tu tertutup, saya tak boleh nak bernafas. Memang peluk kawan bawa ni kan tiba-tiba lift terbuka, turun. Jadi bila nak naik tingkat atas semua saya memang tak pernah pergi. Bagilah jemputan raya ke, meeting ke, ada je cara saya nak mengelak. Itulah kenapa antara sebab saya macam tak apalah. Ya Allah, memang kau tolonglah tunjukkan aku kan. Untuk masalah mental ni memang saya kena cari sesuatu yang lain. Sebab kalau kita pergi hospital pun dia bagi kita makan untuk ubat naikkan hormon semua kan. Tu saya pun start naik badan lah bila makan ubat hormon kan. Dia nak stabilkan hormon serotonin kita tu. Hormon tu hormon yang kawal perasaan takut lah. Macam tu. Selain daripada naik boat, sejak daripada overhaul body, apakah pengalaman paling bahagia? Pengalaman bahagia. Saya rasa husband saya dah tak marah-marah kot Akimah. Dan Cuba cerita pengalaman paling bahagia. Saya rasa dari segi hati saya tu lah, saya macam banyak sangat berlapang dada. Saya tak rasa saya berlapang dada tapi macam contohlah saya bagi bila semalam, banyak 2 hari ni Akimah cakap banyak kaitan dengan saya. Pasal preference share tu. Saya dalam macam anxiety pun cuba juga macam mana nak tolong husband nak cari duit lebih sikit apa semua kan. Jadi kami masuk preference share. Masuk preference share tu sangat banyaklah kena tipu. Jadi husband saya memang marah lah sebab banyak saya keluarkan, kan kita boleh keluarkan duit KWSP yang Citra, Lestari semua tu. Berpuluh-puluh ribu lah. Jadi bila kena tipu tu kena buat report polis dengan semua yang ni lah peserta kena tipu dengan ejen semua. Tapi saya okey je dan saya bukanlah saya tak berharap dapat duit terbalik. Kalau dapat duit terbalik alhamdulillah. Tapi saya okey. Husband saya kata, kenapa you tak nak marah-marah? Dia kata banyak tau duit tu. Lepas tu saya tentar. Saya macam saya punya mindset sekarang saya fikir duit tu adalah duit saya. Allah tahu tu duit saya. Orang tipu, orang ambil. Jadi saya rasa Allah akan balikkan balik duit tu pada saya. Cuma mungkin kalau dia tak balikkan sekarang, saya rasa mungkin dia balikkan kat sana nantilah. Sebab saya rasa tu duit saya, jadi Allah mesti akan kembalikan kan sama ada sekarang atau tak. Lepas tu saya kata, kenapa you boleh fikir macam tu Saya kata, saya pun tak tahu. Tapi saya rasa macam tak apalah, biarlah. Sebab kalau saya mati pun saya tak boleh bawa pun duit puluh-puluh ribu tu dalam kubur kan. Jadi saya macam fikir balik, saya pun tak tahulah macam mana boleh berfikiran macam tu. Kalau dulu orang hutang kita 400 pun kita boleh jadi bergaduh dengan orang kan. Sekarang kita macam tak apa, saya macam tenang je hati saya. Saya tak pernah fikir pun pasal duit tu. Kalau macam dia orang panggil saya pergi ke balai untuk ni, saya pergi je lah. Cuma dapat tak dapat saya dah saya rasa bukan benda tu saya patut uruskan lah. Saya dah buat mana yang boleh, saya dah usaha pergi mahkamah, pergi balai. Selebihnya saya serah pada Allah lah.
So lapang dada tu lah yang paling best. Lapang dada tu paling best. Sebab Wak Ima apa masalah sekalipun sekarang ni, saya okey. Kan macam bila, kan macam saya kata, saya memang terlalu banyak urusan dengan masalah manusia di keliling kan. Kalau sekejap lagi mak ayah saya menangis pasal ada cucu yang dia boleh ni, ada potensi nak menjadi ke autism. Saya kata tak apa, kita okey je. Kita pergi hospital, kita minta doktor buat test lagi kan. Kalau tak ada nanti kita pergi je lah terapi. Lepas tu mak ayah fikir kalau dia orang dah mati macam mana pula nak dengan jaga budak ni. Saya kata tak apa. Itu urusan orang yang hidup kat dunia lah, sebab kita dah tahu. Allah dah cakap dah, setiap orang yang dah lahir tu memang dia dah ada rezeki dia masing-masing. Jadi saya rasa ada rezeki budak ni. Kalau tak ni takkan kami nak biarkan budak ni macam tu je kan. Kita akan buatlah apa yang kita boleh buat. Tapi maksudnya saya tak adalah macam nak tertekan apa nak buat macam mana kan, nak uruskan semua-semua, tak ada. Dan satu lagi saya ingat, kita nak buat apa je pun saya doa dulu. Ya Allah, aku hari ni nak buat ni, minta kau mudahkan. Jadi alhamdulillah setakat ni, kalau ada kejadian yang teruk tapi dia tidaklah terlalu teruk dan kita mampu nak hadapi dia. Itulah. So alhamdulillah. So apa yang dia cakap juga berkait dengan apa yang saya cakap tadi. Sebab tu saya kata kita bukan saja ada iman tapi kita kena ada ilmu. Okay? So sejak dia datang ke Ibn Sina Wellness, saya asyik ajar dia, tak boleh, kena tukar. Kita kata Ibn Sina kata penyakit dalam jasad bermula dari penyakit dalam jiwa. So saya menceritakan macam mana penyakit dalam jiwa tu actually bermula daripada cara kita berfikir. So dia kata dia dah memang mengumpul anxiety ni daripada kecil. Sebab mak bapak dia asyik kena tolong orang ramai di sekeliling. Jadi cara dia berfikir bila dia melihat mak bapak dia tertekan nak kena tolong orang ramai di sekeliling, dia ambil perkara tu sebagai negatif. Dia ambil perkara tu sebagai suatu tekanan. Dia tak ambil perkara tu sebagai kata, wih banyak pahala ni mak saya dapat tolong orang. Allah pilih lah mak saya, ayah saya ni jadi YB kat dunia walaupun tak jadi YB di dalam politik. Kan? At least jadi YB dalam keluarga. Jadi dia tidak mengambil perkara tu sebagai suatu yang positif. Dalam masa teaser video haji, saya dah ceritakan tentang bagaimana nenek saya tu membentuk kepribadian saya, influence saya sehingga saya boleh membuat kerja yang saya buat hari ini. Saya sangat berterima kasih pada nenek saya. Sebab macam tu. Orang satu keluarga ni tak ada rumah, anak lari rumah, orang tak ada duit nak pergi sekolah, apa je lah. Kan masalah ni penuh ni semuanya pergi kat nenek saya. Sebab dia ada Nur Hafiza, Julina dan sebagainya. Dan orang-orang lain yang asyik cerita lagi, paksa dia untuk ikut. So diorang tu sama tingkat. Cumanya Teh ni di tingkat yang lain. Jadi Teh ni dapat apa? Selamat daripada kena brainwash. Lari daripada kena brainwash. Tapi sebab dia lari daripada kena brainwash tu, tiba-tiba kawan yang datang jauh lebih lambat daripada dia tu dah berubah gila dah. And then jadi saya menggunakan kawan tu lah sebagai contoh. You datang jauh dah 6 bulan selepas you datang baru orang ni datang. Dia punya masalah jauh lagi teruk pada you. Tetapi dia ni dah settle, dah semakin settle. You yang kurang settle. Takkanlah you nak duduk kat sini je. Kan? Sebab saya punya matlamat dalam overhaul body ni, dia nak ada transformasi sepenuhnya kembali kepada teknologi fitrah. Saya mempunyai cita-cita yang tinggi terhadap setiap seorang daripada pesakit saya. Saya bukan sini, I feel okay lah. Tak nak, okay lah tu bukan matlamat overhaul body. Sebab ini we're talking about teknologi fitrah tau. Allah buat punya, bukan manusia buat punya. So, lepas pada tu, saya beranilah sikit nak tekan dia. Nanti saya cakap, Fiza, you kena tekan Teh tu. Cakap, Julina, you kena tolong Teh tu. You all ni kan tak cukup tolong Teh tu. Fazlin, tolong. You kena ni. Okey, kita cuba. So, diorang pun buat kerja dia, saya pun buat kerja saya. Lepas tu, dia macam,
Okeylah. Saya kena dengar jugalah. Saya kena ikut jugalah. Bila dia dah dengar and ikut tu, that's when dia rasa perubahan tu berlaku. Sebab tu saya sebut tadi tu, kita tak boleh hanya ada iman. Kita percaya je tak cukup. Kita kena ada ilmu. Okay? Dengan ilmu tu lah, kalau you dengar sekarang dia bercakap, bila dia bercakap kan, dia kata tak apalah dia hilang duit dekat preferential chair pun, kalau Allah itu duit di saya, itu duit saya. Hak saya, Allah tahu dia hak saya. So Allah pastikan kebalikan sama ada di dunia, kalau tak di dunia, di akhirat. Kan? Orang tu akan sangkut kan pada hari pembalasan, dia tak boleh dapat, tak boleh dihisap sehingga dia settle dia punya hutang. So dia pasti akan dapat balik. So dia tak worry. Apa yang hak dia akan jadi hak dia. And then bila dia nak nak drive ke, nak apa ke, dia rasa macam tak apalah. Semua dia punya cara pemikiran. Bila saya dengar tadi, banyaklah benda kan, saya pun dah terlupa sekarang. Tapi banyaklah benda yang cara pemikiran dia berbeza lah daripada cara pemikiran dia yang dulu. Dia bagi alasan. Macam dia kata, bila dia takut suami dia marah kan. Kalau dulu kan dia akan bagi tahu dengan suami dia. Sekarang ni dia tak bagi tahu suami dia. Dia bagi tahu Allah. Jadi Allah settlekan problem dia untuk dia. Okey? Kadang-kadang kita ni terlalu banyak bercakap dengan manusia. Sedangkan manusia tu pun hati sempit, kita pun hati sempit. Lepas tu belagalah hati sempit dan sempit. So kita je lah, passing pada Allah lah. Okey? Lebih mudah. You all tak tahu. You all tengok Hakimah ni macam strong je kan. Hakimah ni menangis setiap malam. Kalau tak bangun pukul 3 pagi, besok pagi saya tak boleh kerja. So saya tak bangun pukul 3 pagi, I menangis, I passing semua masalah saya kepada Allah. Saya tak boleh kerja the next morning. Okay, so kita hanya lega tu, lapang dada tu sebab kita passing pada Allah. Kan? Macam malam tadi saya, ya Allah berat ni, ya Allah macam mana ni, ya Allah saya ni seorang manusia, ya Allah Nabi pun bukan, wali pun bukan, tabi'in pun bukan, solehin pun bukan, tak kat mana nak jadi hamba pun belum lagi. So macam mana saya nak tanggung, berat gila ni semua benda ni. Itu conversation saya dengan Allah malam tadi. So, ya Allah tolonglah, ya Allah ambillah, angkatlah, pikullah, tanggunglah. Selesaikanlah, jalankanlah. Okay? So, you know, you pass. Dia suka, Allah suka bila kita passing kepada Allah. Sebab dan itu menunjukkan kita yakin bahawa dia yang maha berkuasa, dia yang maha menyelesaikan, dia yang maha segalanya lah, pengasih, penyayang, pemberi, whatever lah. Okay? So if you don't send it, tak hantar WhatsApp. Tak hantar WhatsApp pada Allah kan, tak email, tak WhatsApp kan, tak PM Allah kan. Lepas tu you kena tanggung. Bila you tanggung, anxiety. Itu takat tu je. Kalau tanggung, saya kena tanggung ni, ya Allah lagilah anxiety. Okay? Cuma ada soalan dekat Instagram. Dia kata anxiety boleh dikaitkan dengan memberontak dan kuat membantah ke? Ya. Tiba-tiba kadang-kadang. Ya. Okay, orang sifat cepat marah, memberontak, asyik takut nak ke sana ke sini, asyik rasa macam bangunan nak jatuh atas dia, pokok nak jatuh atas dia. Semua tu yes. Apa lagi memberontak, marah dan kuat membantah. Ya. Kadang-kadang dia membantah, ada yang membantah secara verbal dan ada yang membantah dalam hati. Okey? Yang membantah dalam hati tu maksudnya dia jadi kaku dan beku. Tiba-tiba dia tak bergerak. Dia cakaplah apa pun. Dia menjadi macam tembok. Itu pun sama juga. Okay. Alright. Apa persoalan lagi untuk Teh? Thank you Teh sebab you see benda-benda ni kan orang ramai sangat menghadapi masalah-masalah ni. Diorang tak kerti nak settle. Saya nak tanya soalan pada Puan. Selain pada anxiety, Puan ada sakit SLE? Bukan SLE. Dia kalau autoimmune dia ada 3. Pertama SLE. Kat long dia lah. Kat ngah dia rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ni dia akan serang sendi-sendi. Tapi bila dah habis serang sendi, dia akan serang organ-organ lah. Itu yang bila kalau kita tengok penyakit yang orang tangan dia bengkok-bengkok. Lepas tu dia ada keluar macam
timbul-timbul dekat sendi-sendi kan. Yang itulah penyakit dia. Yang ketiga osteoarthritis. Osteoarthritis tu tulang lah. Cuma walaupun saya rheumatoid arthritis, setiap kali saya pergi ke pakar untuk check up, dia akan check juga tanda-tanda SLE. Dah berapa tahun? Daripada tahun 2020, maknanya dah dekat 3 tahun lah. Selepas buat rawatan macam ni ada perubahan ke? Sebab buat rawatan ni tu saya kata kita kalau macam yang Bacaan rheumatoid arthritis ni dia akan buat dia akan semak rheumatoid factor ataupun ESR lah. ESR tu yang saya kata tadi. ESR ni dia akan check tahap radang dalam badan. Dia tak ESR tu akan bagi tahu macam kita, saya kata tangan tak boleh angkat, sakit semua kan. Orang tak nampak, dia bukan luka, bukan accident ke apa, tapi kenapa kita kata kita sakit? Jadi ESR tu lah yang akan bagi indikator ada benda yang attack dalam badan sendiri. Jadi yang itu saya kata yang mula-mula saya punya paling tinggi tu dalam 67, 66 lah. Cuma yang last kali saya jumpa dengan doktor bulan 2 tahun ni dah turun kepada 22. Manusia biasa kalau tak silap saya tak ingat berapa, tapi bawah 11 atau bawah 10. Okay, masa puan kena tu, macam mana dengan family? Macam mana dengan family? Alhamdulillah kebetulan anak-anak saya pun dah macam makin besar, saya tak perlu nak dokong, angkat semua kan. Jadi kalau waktu saya macam tangan tu tak okey semua tu, kalau masak saya memang tak lah. Saya memang order je dan yang lain-lain tu suami dengan anak-anak lah yang buat. Yang lain-lain tu maksudnya apa? Maksudnya macam nak urusan rumah tu, diorang buat vacuum lah. rumah, basuh cuci baju. Cuci pinggan apa semua tu, keluarga lah buat. Masa mula-mula dapat radang tu, ada beritahu suami macam mana penerimaan suami? Dia percaya? Dia perasan sebab bila saya kena, yang paling teruk saya dekat lutut. Rupanya bila kita punya radang dekat lutut tu, kita rasa kita nak panjat tangga semua tu macam susah kan. Jadi dia akan sakit. Tapi sebenarnya memang sakit, tapi bila kita turun lagi sangat sakit. Nak turun tangga memang saya terpaksa ampuh sebelah. Tak tahulah macam mana gaya nak nak pegang tangga tu kan untuk turun. Memang sebab dia macam memang tak kena lah. Jadi saya memang warded dalam seminggu lah dekat Azara. Kemudian saya continue dekat Hospital Putrajaya punya rheumato. Hospital mana yang dapat tahu kata you ada SLE? You ada autoimmune? Autoimmune tu startnya saya biasa pergi ke klinik dekat rumah tu. Doktor tu macam dah kawan lah. Jadi doktor tu cakap you kejap macam sakit sini. Dia kata tak apalah kita check lah. Kebetulan doktor tu memang dia kata dia punya final project memang pasal rheumatoid arthritis. Jadi kata kita saja check you punya darah ni tahap radang dalam badan you. Jadi buatlah. Saya pun okey buat. Lepas tu waktu dapat result tu, saya telefon lah klinik kata macam mana. Sekali adik yang klinik tu biasanya kalau result kita okey dia akan jawab okey. Tiba-tiba dia kata, akak datang je lah kat klinik. Kata, alah cakap lah dia mesti tak kena. Akak datang je lah. Jadi bila saya pergi, doktor tu memang tahu saya anxiety teruk. Doktor cakap elok-elok dengan saya, jangan ni kan. Jadi tu yang dia buat ayat macam tu. Dia kata, SLE, RA antara penyakit yang memang kronik lah sebenarnya. Jadi masa COVID pun kami golongan komorbid lah sebenarnya kan. Tapi dia kata you macam ni, you tabahkan hati. Dia kata kalau kanser lagi you takut. Sebab tu dia kata kalau saya punya rheumatoid factor tu 66, 67. Dia kata kalau over 100 memang nak kena pergi check lain pula lah kan. So kalau macam ni memang confirm you punya ni RA. Kita try refer pergi hospital. Tapi saya tak pergi lagi. Sampailah lutut saya mulai daripada jalan jengket-jengket. Husband saya tengok saya teruk sangat. Sampai dia pergi beli tongkat. Saya memang bawa tongkat lah. Tapi kat office saya tak bawa tongkat. Saya beli payung yang macam boleh tahan gitu kan. Saya pakai payung. Sebab bila pakai tongkat orang macam pelik. Kenapa kau ni tiba-tiba bertongkat pula kan. Pakai payung. Sampailah saya macam memang dah tak tahan. Memang macam saya katalah nak naik tangga tak boleh. Nak turun lagi lah memang seksa. Memang masuk ward. Bila masuk ward saya kena makan steroid 3 kali sehari, sekali makan 8 biji. Tapi masa kat hospital, diorang tolakkan saya pakai wheelchair. Saya merasalah naik wheelchair tu kan. Saya kata, tak nak naik wheelchair sebab tak rasa sakit. Tapi kata, puan yang tak sakit tu bukan sebab tak sakit, sebab awak makan steroid terlalu tinggi. Saya punya. Dia punya. Nak puan kongsi sikit. Bila puan dah dapat tahu dan rasa sakit radang, masa puan tinggal duduk seorang dalam bilik,
Okay. Saya macam saya kata tadi, saya anxiety dah terlalu lama. Jadi saya dah cukup. Saya ada pasang surut turun naik untuk anxiety ni memang terlalu tinggi lah. Sebab kita manusia yang kita tengok orang lain, oh seronoknya orang lain pergi shopping komplek, boleh pergi naik kapal terbang, boleh pergi jalan. Mak ayah saya tiap-tiap tahun memang pergi berjalan merata-rata. Siapa yang tak teringin, oh bestnya dapat pergi London. Kita duit ada bukanlah banyak tapi kita rasa alah takkan nak pergi Indonesia tu, tambang kapal terbang semua murah kan. Jadi saya memang dah cukup tertekan. Memang saya dah melalui fasa yang sangat down. Jadi bila saya dapat tahu yang saya kata saya pergi klinik tu, doktor tu kan saya kata memang kawan. Jadi memang dia explain saya baik-baik. Kan dia kata dengan saya, tak apa kita sabar. Dia kata kalau you jadi kanser, you lagi susah. Jadi saya keliling saya kawan-kawan ramai yang kanser yang kita tak sanggup nak tengok kan. Jadi saya kata tak apalah, Allah bagi aku sikit je kan berbanding orang lain kan. Orang lain lagi besar ujian dia kan. Jadi saya macam untuk RA ni saya memang alhamdulillah saya boleh terima. Cuma yang saya nak sangat, yang saya kata saya nak pergi Malaysia tu, saya nak buang penyakit mental saya ni yang takut, yang tak boleh pergi jalan, yang tak boleh naik bot, tak boleh naik kapal terbang, naik bas. Sampai saya jumpa Habib masa tu. Habib tu cakap dengan saya, you pegang pada perkataan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia kata, kenapa you takut mati? Sedangkan sahabat Nabi dulu pedang dah dekat sini. Tapi boleh senyum. Saya pun alah itu sahabat Nabi, saya ni orang biasa kan. Tapi dia kata mati tu pasti. Dia kata setiap kali naik bot ada bot karam tapi bukan semua. Dia kata dia tak nafikan kapal terbang ada yang terhempas. Tapi hari-hari ke kapal terbang terhempas? Tak kan. Jadi dia kata kenapa you nak takut mati? Saya kata saya bukan takut mati tu. Saya takut selepas mati tu sebab kita rasa kita macam tak cukup amalan ke apa kan. Mungkin itu sebabnya yang kita takut. Dengan nak duduk seorang, gelap, dengan dengar himpitan kubur semua tu kan. Itu yang buatkan kita macam lagi, kalau panik ni tiba-tiba choking terus tak bernafas ni, macam mana ni kan, dah bersedia ke aku? Tapi dia kata kita kena lapangkan dada, dia suruh saya banyak baca sirah-sirah Nabi semua kan, supaya kita boleh balik pada Allah, bersangka baik pada Allah. Lepas tu dalam masa sama kita akan jadi betulkan kita punya mindset, pemikiran dengan amalan kita lah. Macam tu. Itulah. Ada soalan dekat Banyaknya dah, banyak soalan. macam mana kita nak sabar dan redha dengan ujian yang menimpa. Macam mana nak sabar dan redha? Okey, kita kena kenal diri kita siapa dulu. Kita kena kenal diri kita siapa. Apakah teknologi fitrah, jasad, jiwa, akal, roh kita. Baru kita akan faham sabar tu maksudnya apa, redha tu maksudnya apa. Sebab kalau dalam keadaan sekarang yang kita tak faham, sebab kita faham diri kita ni terbalik. And kita faham kehidupan kita ni dengan cara atau formula yang terbalik. Jadi bila kita ni nak bersabar dan berredha tu, kita tak faham sebab dia bila terbalik ni dia formula kita, cara kita berfikir tu terbalik. Jadi kita macam mana nak sabar dan redha? Macam kata tadi sebagai contoh bila Teh nampak orang sekeliling asyik minta mak bapak dia tolong tu, dia dah fikir, Allah, kenapa kita ni nak kena terbeban pula dengan masalah orang lain? Kita pun dah ada masalah kita sendiri. Mak bapak saya pun dah ada anak-anak dia sendiri. Dan bila kita fikir dengan cara yang terbalik, dan mana nak timbul sabar dan redha tu? Faham tak? So, kita kena faham dulu fitrah kita, fitrah jasad, jiwa, akal, roh kita dan macam mana Allah cipta kat kehidupan ni dan cara jasad, jiwa, akal, roh kita ni nak berinteraksi. Barulah kita boleh ada kesabaran dan redha yang automatik akan datang sampai. Yang akan sampai secara automatik. Okey? Kalau nak tahu lebih lanjut, join kelas NLC, New Life Challenge saya yang akan bermula selepas 11 hari bulan Jun. Tarikh dia betul-betul tu you cari dalam Facebook. Okey? Cari dalam Facebook, nanti kita akan announce dalam Facebook Ibnu Sina Wellness. Facebook ke atau IG atau Facebook dan IG lah ya. Okey. Sini soalan untuk Puan Teh dekat Instagram. Okay. Macam mana Puan disiplinkan diri dan Puan disiplinkan dari segi perubatan dan pemakanan ni? Sebab bila datang anxiety tu semua tak nak, takut bila kita maksa lain pula jatuh. Saya kalau yang Ibnu Sina ni memang kita ikut je lah saranan pada Hakimah. Lepas tu kan kita ada macam you all ni kan yang akan kadang macam kata boleh tak nak makan kuah je kan. Nanti saya WhatsApp lah dengan tim-tim Ibnu Sina kan. Boleh makan ke tak, semua macam tu lah. Macam nak makan buah prune tu okey ke tak.
Dari segi hospital macam saya kata Hakimah lah, selagi doktor tak reducekan ubat, tak stopkan ubat, saya masih continue lagi. Ya, sebab itu saranan saya ya, di Ibn Wellness kami tak suruh sesiapa pun menghentikan ubat hospital. Kita kata continue, you buat rawatan di sini, you akan nampak bacaan blood test you ataupun pemeriksaan hospital akan nampak, you akan berubah. Macam dia kata sekarang, dia punya rheumatoid factor tu berubah kan daripada 66 turun kepada 22. So, doktor kan nampak perubahan tu dan doktor kan kurangkan ubat tu. Okey, so saya tak payah nak buat kerja doktor. Saya buat kerja saya. Dan kami selalu sarankan semua pesakit kena pergi buat pemeriksaan hospital mengikut appointment, mengikut temu janji. Jadi daripada situ you akan nampak perubahan-perubahan yang berlaku dan doktor akan kurangkan ubat. Dan insya-Allah kalau dia punya RA dia boleh turun daripada 66 kepada 22, esok ni akan turun normal. Okey, macam saya kata tadi, dia lambat sikit. Kalau tidak sepatutnya orang yang selalunya saya rawat tu dalam masa 6 bulan pertama lah insya-Allah dah settle dah. Okey, tetapi dia sikit terlambat sebab kita kurang berinteraksi, dia kurang kurang mengikuti syarahan-syarahan saya, mengikuti saranan-saranan saya. Jadi mungkin dia tak rasa masa tu, dia tak rasa benda tu penting untuk perubahan diri dia. Dia rasa ubat yang dia minum tu je yang penting. Tetapi sebab kita buat rawatan jasad, jiwa, akal, roh. Sebab kita ni sebagai manusia hidup sebagai jasad, jiwa, akal, roh. Yang breakdown masa kita sakit adalah jasad, jiwa, akal, roh. Jadi macam mana nak hanya sembuhkan jasad? Kita kena buat 4 level ni. Barulah kita boleh dapat kesembuhan yang, we're talking about kesembuhan ni, kita boleh dapat kesembuhan yang benar. Sebab kita setting balik teknologi fitrah jasad, jiwa, akal, roh kembali kepada asal. Kita pulangkan balik teknologi fitrah, kita pulangkan balik enjin jasad, jiwa, akal, roh kepada teknologi fitrahnya yang asal. Okay, so bagi sesiapa yang ada anxiety, ada penyakit-penyakit seperti kanser, seperti rheumatoid arthritis, SLE, ini adalah benda-benda yang kami deal di sini ya. So datang jumpa dengan saya, berbincang dan kita boleh cuba memahami macam mana cara nak menangani masalah ini dari perspektif fitrah. Nak kembalikan sistem enjin jasad, jiwa, akal, roh you kembali kepada fitrah. Macam saya ada budak umur 20-an baru kahwin, tiba-tiba dapat tahu ada SLE. Doktor kata tak boleh mengandung. Menangis. Lepas tu salah seorang pesakit saya refer dia kepada overhaul body, kepada saya kat sini. Datang jumpa dengan saya, lepas tu baru kahwin. Family husband dia semuanya doktor-doktor, ramai doktor dalam family husband dia. Semua orang kata ini benda tipu, benda tak boleh dipercayai, jangan pergi, jangan buat. Mereka tak ada duit kan, orang muda kan, kumpul dengan kawan-kawan buat rawatan di sini. Okay? And hari ini less than 1 year. Doktor dah kata dalam masa 6 bulan ke 9 bulan ke, doktor dah kata boleh mengandung dah. Result dia SLE tu dah okey dan dia dah boleh mengandung. Dan baru-baru ni dia datang, baru minggu lepas dia datang, dia kata, saya tak period lagi Hakimah. Doktor suspect saya mengandung. And tak apa ke? Dia kata okey, sekarang dia dah okey dah. Boleh ke? InsyaAllah. Okay, so kita nak kembalikan kehidupan ya, macam teh kan. It's not just kita nak hilangkan anxiety, kita nak kembalikan nikmat hidup tu, nak rasa balik nikmat hidup. Kalau tidak, what is life? You nak hidup tanpa kanser, tapi you tak ada, you rasa jiwa you pahit, perit, mood tak ada. What is life? Kehidupan macam tu. Kita nak kembalikan kehidupan. Okay? Dan rumah tangga kita jadi bahagia balik, harmoni balik, anak-anak kita rasa seronok dengan kita, kerjaya kita semakin berjaya, hutang kita semakin terbayar. Kita nak betulkan kehidupan, kita betulkan jasad, jiwa, akal, roh supaya kehidupan kita secara keseluruhan menjadi best. Ada satu soalan ni. Ke Puan dah sihat sepenuhnya, InsyaAllah akan datang. InsyaAllah. Kemana hala tuju Puan nak pergi dulu? Yang dulu tak dapat nak pergi, tapi sekarang ni rasa nak pergi bila dah sihat. Excited lah.
Ya, saya tak nak begitu. Memang naik kapal terbang lah kan. Tapi destinasi yang pertama, InsyaAllah sekarang ni husband dengan mak memang tengah ni lah brainwash saya untuk pergi umrah next year insyaAllah. Jadi saya dalam persediaan lah nak cuba insyaAllah. InsyaAllah lepas anak saya SPM kot. Tahun depan. Doakan InsyaAllah. Kita selalu datang jumpa Hakimah, dengar FB Live Hakimah. Hari-hari kita dengar. Okey? Dan ubah pemikiran tu. InsyaAllah adik akan okey. Ada tak pesanan kepada mereka yang masih mencari rawatan di luar sana? Saranan kalau ikutkan saya dah berbelas tahun ni memang dah macam-macam lah saya buat macam saya katakan. Mungkin boleh datang sini kita konsult dengan Hakimah dulu, semua bincang macam mana kan. Perlu ke tak perlu ke cara rawatan. Boleh berbincang untuk overall body boleh bincang dululah. Tapi macam saya katakan saya pergi sini tapi hospital saya tetap masih pergi. Cuma kalau ada yang doktor dah reducekan ubat tu saya just follow je lah. Mudah-mudahan lepas ni tak payahlah makan ubat kan sebab kita pun tahu ubat-ubat hospital ni bila kita konsum banyak sangat buah pinggang pun tak okey semua kan. Tapi kalau kata cuba memang semua saya dah cubalah. Mana tahu serasi paling kalau rasa tak boleh kita minta kat Allah lah. Bagi Allah petunjuk kalau Allah kata ni boleh kita cuba. Ikhtiar kan. Lah. Okey. Terima kasih. Okey, thank you. Terima kasih banyak-banyak pada Puan Teh yang banyak mencerita daripada A to Z dengan seronoknya. Kalau you tengok dia kan, dia cakap sikit-sikit dia ketawa, cakap sikit-sikit dia ketawa. Dulu dia tak macam tu tau. Dulu kan dia cakap kan dia serius. Kalau dia cakap benda yang kelakar pun dia serius juga. So sekarang dia cakap benda yang serius pun dia ketawa. Seronok je. Alhamdulillah. Okay, Assalamualaikum. Bye.